Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersama Kuasa Masjid Muhammadi Sungai Adam Dijawi Perlis, tuan-tuan pemuda Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, diberi kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk tuan-tuan, hari ini 8 Mac bersama dengan 24 Rejab. Kena pula tuan hari ini hari wanita sedunia tuan. Jadi selamat hari wanita. Hari bapa, hari ibu. Itu dia punya sambutan lah. Nampak kata tuan, kita pun menghargailah wanita ni. Cuma nak kata contoh kata hari ibu ni sehari itu je hari ibu. Sebenarnya hari ibu ni tiap-tiap hari hari ibu. Itu yang betul. Hari ni tiap-tiap hari ibu. Kita sayang ibu kita ni. Sayang kita mak kita sebagainya. Cuma wanita ni banyak betul menyumbang tenaga dan sebagainya. Jadi ibu bapa yang belakang tu kan, ibu yang hadir ni selamat hari ibu lah kan. Okey, baik. Pada hari ni kita sambung tajuk kita ni berkaitan dengan bab jenazah. Jadi kalau tuan perasan tajuk minggu lepas, kalau tuan perasan saya nak bubuh tajuk ada 3 waktu-waktu yang dilarang kita sembahyang jenazah. Tapi tajuk tu kalau tuan ingat balik, kita dah sentuh dulu ni bab solat kan. Itu solat ni tak boleh kita 3 waktu ni tak boleh kita solat tuan. Bila tuan? Ni kita sikit tuan. Apa tu larangan menguburkan jenazah pada 3 waktu. Bila yang waktu yang tak boleh simpan jenazah tu. Dan waktu ni juga tak boleh kita solat. Kita sentuh balik, tuan kaji balik tajuk dulu ni. Itu yang pertama tuan-tuan, ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang untuk kita melakukan solat sunnah mutlak ataupun menguburkan jenazah kaum muslimin. 3 waktu ni Nabi larang apa? Untuk buat sebarang solat sunat mutlak ataupun kita simpan jenazah. Bila tuan-tuan? Iaitu ketika matahari baru terbit sehingga sudah naik ke atas. Bila ni matahari mula terbit. Kalau kita tengok kalender matahari naik tuan, subuh tu 6 20 24 22 kan. Kemudian matahari naik tu 7.30 7.40 contoh. Jadi bila matahari naik setinggi tuan, waktu tu dilarang kita buat sebarang solat. Bila nak buat pula bila matahari dah masuk satu tinggi galah, yang mana 30 minit ataupun 20 minit. Itu lama-lama bincang tuan. Kita baru boleh buat solat duha, solat apa nak buat silakan time tu. Tapi kalau sebelum tu tak boleh buat lagi. Ni dalil tuan. Yang kedua pula, matahari duduk atas kepala, tegak di kepala, kemudian dia condong sedikit. Cerita dia matahari duduk merombang. Kalau tuan berdiri tegak, buh kayu ke buh galah ke, bayang-bayang tak ada langsung. Kiri tak ada, kanan tak ada, depan tak ada, belakang tak ada. Bahasa Perlis, menyatuh tak ada, mentenaik tak ada. Mentenaik ulu tak ada, iliang tak ada, tengah-tengah betul. Itu punya matahari merombang. Jadi time tu dilarang buat sebarang solat berhenti. Time tu dah juga waktu duha habis tuan. Kemudian bila pula ketika matahari hampir terbenam, bila main maghrib ni sampai tenggelam. Kalau bahasa kita maghrib dah 7.32, 7 suku tu 7.20 tu 7.10 tu betul 7 lah senang. Nak pergi ke atas tu itu waktu-waktu yang mana dilarang kita buat sebarang solat. Solat apa ni? Solat mutlak. Panggil nak sembahyang sunat apa yang lain-lain jangan, tunggu sat. Kita tutup main masjid 7 suku 7.20 kita kena sembahyang 2 rakaat dulu. Itu sebab apa? Itu solat tahiyatul masjid kena buat. Pukul berapa main masjid, walaupun waktu yang Nabi larang ni, kena solat tahiyatul masjid. Sebab itu solat khas. Kita pergi rumah orang bagi salam, kita masuk rumah orang jemput. Tapi rumah Allah ni mainlah pukul berapa pun masuklah rumah Allah ni. Tapi jangan duduk lagi, kena solat 2 rakaat. Itu syarat dia. Cuma dapat solat sunat lain
3 waktu ni dilarang, tuan. Hadis Ahmad, Muslim dan juga Abu Daud. Okey, kita pergi lagi tuan yang kedua. Nabi SAW telah menjelaskan sebab apa alasan dilarang solat pada waktu tadi ni, yang mana tak boleh solat sunat, tak boleh simpan jenazah tadi. Sebab Nabi pesan dengan jelas lagi dalil ni, iaitu Amr bin Abasyah, kerjakanlah solat subuh, semayang subuh tu, kemudian berhenti solat sehingga matahari terbit. Bila lah waktu subuh, matahari nak naik tu, terbit matahari, habis dah solat subuh. Kalau kita semayang juga, subuh gajah lah tu. Kalau gajah bila? 10, 11 tu kan gajah dah, dinosaur lah tu. Jadi nampak kata subuh ni bila matahari nak mula, dia matahari fajar siddiq tu, fajar subuh tu subuh. Ni matahari naik. Fajar subuh lain, matahari naik, cahaya dia lain, tuan. Kemudian sebab apa? Kerana matahari berada di antara 2 tanduk syaitan. Nampak tuan? Pukul yang Allah kata jam kita ni terbah dah. Syuruk tu sebagainya. Waktu tu waktu antara 2 tanduk syaitan. Dan inilah orang yang mana, orang kafir ni, dia akan sembah matahari. Contohnya Ratu Balqis yang mana zaman Nabi Sulaiman, yang mana penduduk-penduduknya ataupun masyarakat dia, apa tu, negeri dia sembah matahari, kan. Itu tu yang buktinya kata ada orang sembah matahari. Kemudian waktu kedua pula, setelah itu solatlah. Lepas matahari dah naik sikit, tunggu lebih kurang 15 minit, 20 minit, buatlah solat duha ke, solat apa ke, silakan terpulang. Kemudian sebab apa? Kerana time tu disaksikan dan dihadiri. Malaikat tengok solat kita, disaksikan. Kemudian sampai bila? Setinggi bayang tinggi tombak tadi tu, baru kita buat solat. Okey, kemudian berhenti pula solat. Ni besar pula. Bila ni? Bila masa matahari duduk di atas apa tu di tengah kepala kita ni. Sebab apa? Time tu neraka jahanam bergolak. Yang panas siau tu terik sebenarnya lah musim timur. Pukul 12, 11 pun dia buat kata kalau tak ada apa hal jangan keluar rumah. Pukul 11 sampai pukul 3. Kalau ada baru keluar, kan. Bukan apa, boleh buat kerja tapi minum air banyak, jaga kesihatan sebenarnya. Sebab time tu matahari duk panas, kan. Kemudian time tu sebab apa? Matahari neraka jahanam bergolak panas. Berhenti solat, tak ada solat apa-apa pun. Kemudian solatlah bila apa? Masuk waktu Zuhur. Zuhur ni 15 minit ke 20 minit selepas matahari duduk tegak di atas kepala kita tu. Pergi condong ke barat, masuk waktu Zuhur. Masa solat lah, ataupun sesungguhnya ia dihadiri dan disaksikan. Sehingga bila? Sampai Asar. Jadi Zuhur Asar ni dia beza dia, waktu Zuhur Asar je beza pun. Sepanjang tu solat. Kemudian Nabi kata lagi, berhenti pula solat ketika mana matahari terbenam. Bila ni? Ketika masuk maghrib tu. Kalau Asar pun lah ni pukul apa? 4.55, 4.48, 4.50 contoh masuk Asar. Jadi sampai apa? Pukul 7 tu hujung-hujung dah Asar, kan. 7 suku tu, 7.10 tu, 7.20, itu kecemasan dah. Tak boleh kita buat solat, kan. Cuma kalau kita bangkit lewat hari tu, ya silakan buat solat Asar tu. Walaupun hujung-hujung dah. Allahu Akbar, kita semayang, kan. Habis rakaat pertama, orang azan, kita rukuk, kan. Dapat Asar tu. Kalau kita rakaat pertama pun tak habis, Asar pun kita tak dapat, kan. Itu beza dia. Kemudian sebab apa? Time matahari duk terbenam tu antara 2 tanduk syaitan balik. Bila tadi matahari naik, 2 tanduk syaitan. Matahari terbenam, 2 tanduk syaitan. Orang mana sembah matahari, dia akan buat 2 time ni. Matahari naik sekali, matahari terbenam sekali. Dan matahari di atas kepala tadi, itu neraka jahanam panas. Itu apa? Kita berhenti siap, jangan buat sembarang solat. Cuma kalau kita mai hari Jumaat, pukul apa? Pukul 12, 11.30 mai dah 12, silakan buat solat sunat. Sebenarnya kata hari Jumaat ni silakan perbanyak solat Jumaat, solat sunat sampai khatib naik ke mimbar. Lagi khatib tak naik ke mimbar, boleh buat 2 rakaat bagi salam rehat, 2 rakaat bagi salam rehat sampai habis. Sampai bila? Sampai Tok Imam khatib naik ke mimbar. Itu masalah dia. Kalau khatib dah bagi salam naik ke mimbar, berhenti dah solat sunat kita, baca Quran kita, zikir kita, berhenti dah. Tapi jaranglah kita nampak orang bulun solat sunat ni. Dia buat tahiyat masjid, dia duduk, dia iktikaf, dia zikir, dia salawat, dia baca Quran. Itu ya, itu pun boleh.
Kalau tuan nak sembahyang banyak pun silakan, itu pun sunnah Nabi tuan. Okey, sini tuan, saya tunjuk tuan. Ni hartaku, hartaku. Macam mana ni kita harta kita ni? Manusia sering mengatakan hartaku, hartaku. Padahal tidak ada hartamu wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kamu makan dan hilang. Kira dah hartaku, hartaku. Rupanya harta ni bukan kita semua harta kita tuan. Harta ni apa? Yang kita makan, yang kita minum. Tu tembuh. Dua cawan ni, dua botol ni. Harta saya mana? Ni rezeki saya minum lah ni. Kalau Dan habis botol, saya ada rezeki habis botol lagi. Saya boleh 2 botol. Jika saya minum lagi sebotol saja, rezeki saya malam ni sebotol saja. Tu yang saya rasa. Yang tu dah bukan rezeki saya dah. Nampak depan mata ni, 2 botol, boleh dah ambil 2 botol. Tapi tak, kita minum sebotol aja. Kalau Dan lagi ambil 2 botol, itu rezeki kita. Sama juga, yang kita makan tu rezeki kita. Yang tak makan tu bukan tak rezeki, hak kita. Ketika kita mati tuan-tuan, hak tadi ni yang nampak-nampak harta tadi boleh ke orang lain. Anak kita, isteri kita, adik-adik kita, dia ada hak-hak lain dah, duk tunggu tuan. Nampak tuan? Ataupun benda hilang yang kita punya, hilang. Itu harta kita. Tidak ada hartamu wahai anak Adam, kecuali apa yang kamu pakai dan usang. Yang pakai baju tuan. Ni baju kita ni. Ni kita harta kita ni. Pakai baju, pakai seluar, jam tangan, handset apa kita guna lah ni. Tu harta kita. Tapi lama mana? Selagi kita ada guna. Habis tuan. Hilang. Itu yang kita guna pakai. Tidak ada hartamu wahai anak Adam, kecuali apa yang telah kau sedekahkan, itulah yang akan dibawa pulang. Nampak? Harta kita yang betul ni sedekah kita tu. Duit banyak ke bank? Banyak ustaz. Bank rakyat adalah, bank tabung haji lagi, bank Islam lagi. Banyak bank ni. Kira-kira semua, banyak ni. Boleh tahan. Ni tak kira duit apa, duit sinar lagi. Mentari sinar macam-macam cara lah. Contohnya. Betul duit tuan-tuan. Tapi betul tak tuan-tuan boleh rasa duit tu? Tak. Tuan-tuan kalau rasa lah ni, pergi kedai lagi, beli roti canai, beli nasi, makan, minum, buah minyak kereta, berjalan. Tuan-tuan rasa nikmat tu, tentu. Tapi yang banyak tadi tu, tak tentu lagi tuan-tuan. Mati saja tuan-tuan hari ni, habis, freeze. Tadi ni, tak faraid lagi. Siapa dia? Anak lelaki berapa bahagian, anak perempuan berapa bahagian, isteri berapa pula, ayah ada tak, mak ada, dapat pula sebagainya. Kalau tak ada keluarga ni dekat ni, lompat pula keluarga dan sebagainya. Nampak tuan? Jadi tuan, nampak macam kita punya. Tapi tak, yang betul kita punya ni, tuan bagi RM1 tadi ni, RM2 kat tabung belakang tu, hari Jumaat bagi RM10. Itulah harta tuan yang kekal. Yang mana tuan simpan dalam tabung tu, akhirat tuan dapat balik tuan. Bahkan banyak lagi daripada tuan bagi tu. Jika tabung tu betul-betul tak isi, mana mungkin kita dapat tabung akhirat yang mana itu harta kita yang hakiki sebenarnya. Memang manusia sering mengatakan ini hartaku. Tidak ada hartamu kecuali apa yang kamu telah infakkan di jalan Allah Ta'ala. Itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Sebab apa? 3 benda yang bawa kita bila kita mati. Sedekah jariah, itu tuan. Ilmu yang manfaat, doa anak yang soleh, itu yang sampai kepada kita bila kita mati nanti tuan. Yang mana harta kita, kereta kita, rumah kita, anak-anak kita, isteri kita, tinggal kita kat lahat, kita dah simpan habis, dia balik tuan. Yang dengan kita ni apa? Selas pinggang tuan. Tu apa? Kain kita tu lah. Mai pembogen tuan, balik pembogen banyak. Cuma dikafankan kita tuan. Itu nilai kita tuan. Tak ada apa, mai kosong, balik kosong. Tapi kosong balik tu, dia nampak saja kosong. Amal soleh kita tu. Duit banyak, tak guna dah. Harta banyak, tak guna dah. Kita tu, amal soleh kita tu, macam mana nak bantu kita ke akhirat nanti. Kalau orang beriman, dia tahu nak susun tenla ni, apa saham aku, apakah aku nak guna akhirat nanti. Itulah yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat. Harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dunia dan harta ini adalah hina. Suatu hari Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Nabi kata apa? Harta ni dunia hina. Nampak tuan? Dunia harta ni hina. Apa Nabi kata? Nabi pergi ke pasar. Kemudian Nabi SAW menemukan bangkai anak kambing. Lalu diangkatnya bangkai anak kambing tersebut. Kata Nabi, siapa yang membeli ini dengan harga 1 dirham?
Para sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Itu sudah bangkai, mau buat apa? Satu hari Nabi nak pergi pasar, Nabi nampak ada satu bangkai kambing. Nabi tanya, wahai sahabat-sahabat, siapa nak beli ni bangkai kambing ni 1 dirham, aku nak jual. Ya Rasulullah, nama pun bangkai kambing, mati dah, 1 dirham. Kami tak beli Rasulullah. Itu sahabat-sahabat jawab. Siapa yang mau menerima bangkai anak kambing ini cuma-cuma? Siapa pula kalau aku nak jual 1 dirham, hampa tak mau beli, aku nak bagi free ni. Siapa mau? Nampak dia bagi offer free pula. Siapa yang jawab, tuan? Sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Seandainya hidup, anak kambing itu cacat kupingnya kecil. Bagaimana pula kalau sudah mati? Ya Rasulullah, kalau kambing itu hidup pun cacat, telinga pun tak ada ke apa, tambah lagi mati. Kalau yang cacat pun tak ambil, tambah lagi dah cacat, mati pula. Pakai dok lah tuan-tuan kita. Jadi itu sahabat umpamakan dia tak mau bangkai tadi. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dunia dan segala isinya ini lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Nampak tuan, dunia dan isi dunia ni yang kita puluh lah ni, kalau di sisi Allah tu tak ada apa pun, kosong, bangkai, tak ada apa nilai. Yang ada nilai sebab apa? Kita isi nilai kita tu. Dengan orang lain, bezanya kita beriman pada Allah. Itu beza kita dengan yang lain. Kalau kita makan minum, mereka pun makan minum. Kalau baik, mereka pun baik, tuan. Kalau mereka tolong-tolong, mereka lebih tolong-tolong, tuan. Bangsa-bangsa lain, agama-agama lain ni. Tapi apa? Nilai iman, tuan. Islam, iman dan ihsan tu. Jadi itu beza kita daripada orang lain. Kalau nak dunia ni, hina dina lah dunia ni. Daripada apa? Bangkai kambing tadi mulia lagi daripada isi dunia dan apa tu dunia nilai dia. Kalau kita menganggap hina, rendah bangkai anak kambing, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap dunia dan segala isinya adalah perkara yang sangat menghinakan. Maka janganlah kita tertipu dengan dunia. Jadi cerita dia bukan kata kita tolak dunia, duduk kat dunia tuan, sebab dunia lah ladang akhirat. Cucuk tanam kat sini, pahala dia, hasil dia dekat akhirat nanti kita nampak. Sembahyang kita, puasa kita, ibadah kita dekat dunia ni kita buat. Tapi nampak bila? Akhirat nanti. Kita tak buang dunia, kita guna dunia ni untuk kita ke akhirat. Bukan guna dunia ni lupa akhirat. Dunia segala-galanya, aku raja, akulah apa hebat, akulah tokek, akulah sebagainya, maha raja sebagainya. Bukan. Itu dia tertipu dengan nilai dunia tuan. Jadi cerita dia, hartaku, ya harta kita. Tapi macam mana harta kita? Tengok tuan, sejauh manakah itu milik harta kita? Harta sementara ke harta hakiki yang kita milik tuan? Okey, ini tajuk tadi. Okey, saya pergi. Okey, tajuk kita hari ni tuan, bab jenazah, larangan ulang talqin kan orang yang akan meninggal. Macam mana ni? Kalau tuan perasan, talqin ni bahasa kita utara, bahasa orang Melayu kita, orang dah simpan mati ke liang lahat, jom kita baca talqin. Tok imam, ustaz sebagainya, baca talqin. Itu bahasa kita. Apa-apanya tuan-tuan, talqin yang betul ni bila? Sebelum orang tu meninggal. Itu namanya talqinkan orang yang nak meninggal itu, yang nazak tu. Itu bahasa yang betul. Apa dalil dia? Ni mentalqinkan. Mentalqin adalah menuntun, membantu, mengajar, membimbing orang yang akan meninggal untuk mengucap kalimah syahadah. Apa dia? La ilaha illallah. Dia dah nazak, dia dah hujung-hujung nyawa, bahasa kita nyawa ikan nak mati sakarat dah, kita ajak dia talqin la ilaha illallah. Sebab ini yang disunahkan kita, orang yang ada dekat mayat tu dia ajak. Kalau rumah kita, mak kita, ayah kita sakit, nazak, kita ni anak ni duk jaga hari, kita nampak ayah aku lain macam ni, duk dada berombak ni, duk nyawa, nampak macam pelik sikit ni. Dan ajak ayah, ikut abang no, ikut adik no, la ilaha illallah, itu kita ajak. Kalau di hospital, nurse ke, doktor ke, siapa yang dekat dengan pesakit tu, dia lah ajak tuan. Kita sekali lagi, balik-balik lagi, rambut kita apa, traffic light kita ni, ada insiden pula, motor pula, debuh lori ke, contohnya. Yang budak tu pun, kita tepi dia, tinggal dia, la ilaha illallah. Itu talqin, ajak dia. Bukan pergi tengok saja, pergi ajak, pergi pimpin. Ustaz tak tahu Ustaz Cina ke India ke Melayu ke ni, tak, pergi telinga dia ajak. Kalau dia mengucap, alhamdulillah, clear.
Kalau dia bukan bahasa kita, tak mengucap ke apa, itu cerita lain. Tapi kita ajak la ilaha illallah. Semua ni dalil dia kan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah, ajarlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang disembah melainkan illallah, melainkan Allah. Hadis Muslim. Jadi talqin ni kita ajak, kita tuntun, kita bimbing. Itu yang pertama. Hadis Muslim sahih. Dari yang kedua pula, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimah la ilaha illallah, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk syurga. Ni paling besar tuan. Sebab kita pulun tuan, akhir kalam kita ni la ilaha illallah. Kalau tuan boleh mengucap la ilaha illallah, masuk syurga tuan, dakhala al-jannah. Ustaz dia ni tengok zaman muda dia, zaman 2-3 minggu lepas pun gangster lah, bunuh orang lah, merompak menyamun. Kita tak tahu tuan, bila mai akhir tuan, Allah bagi husnul khatimah. Dia dah bertaubat semalam tuan, nak meninggal tuan, dia boleh mengucap la ilaha illallah. Pengakhiran tu yang penting. Kita lari hebat pun, apa ratu pecut ke, apa tu olahragawan ke, tapi kalau kita tak lawan habis lagi sampai finishing, tak tahu siapa menang lagi. Finishing tu dah beza kita, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tu dunia punya sukan. Akhirat pun sama. Finishing kita tu la ilaha illallah dah. Itu dia punya pengakhiran. Dan hadis Abu Daud. Okey. Apakah faedah mentalkinkan orang yang akan meninggal? Apa faedah dia tuan-tuan? Tetapi Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama kami mengatakan bahawasanya mentalkin orang yang akan meninggal dunia adalah merupakan sunnah dari para pendahulu umat ini yang kemudian diamalkan oleh kaum muslimin sehingga saat ini. Tujuannya apa? Agar akhir ucapan yang keluar dari orang yang akan meninggal tadi la ilaha illallah. Dia sakit lama dah, dia dah nazak dah, kita nak dia apa? Ucap la ilaha illallah, sehingga dia akan menjadi orang yang bahagia, orang yang untung. Kenapa? Termasuk golongan yang dikatakan Nabi tadi, barang siapa yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk syurga. Hadis Abu Daud. Tu yang kita pula tu. Mak kita, pak long kita, makcik kita, anak kita, kan, kita sendiri tuan, pedahlah tuan untuk mengucap la ilaha illallah. Cuma lah boleh kata je, oh duk hafal ustaz, duk hafal dah ni. Lah boleh hafal. Tapi nak mati nanti, dia bukan hafal. Dia amal soleh kita yang bantu. Kalau hafal tuan, boleh Pak Isa hafal boleh lah tuan. Nak meninggal tuan, dia bukan cobaan. Ini betul-betul lah tuan. Yang nak main nanti malaikat nak main kita, yang iblis syaitan nak main tentu kita sakit, kita lagi macam-macam cubaan tuan. Jadi kena tengok balik. Jadi amal soleh kita ni akan membentuk kita, nak bawa kita. Boleh tak boleh tuan. Okey, selain itu, untuk mengingatkan orang yang akan meninggal terhadap sesuatu yang dapat menolak gangguan syaitan. Kerana syaitan akan mendatangi orang yang akan meninggal dunia dalam rangka untuk merosak akidah dia. Jangan ucap dah, hang soleh dah. Apa dia ikut anak hang ni, ikut sekali dua cukup lah, contoh kan. Kita tak tahu kan, sebab tak nak mati tu macam-macam cubaan kan. Jadi sebab tu kita jaga betul-betul. Okey, batasan nak talqin orang ni macam mana? Apakah dia punya peringkat? Apakah dia punya penanda arah kita nak ajak orang talqin ni? Mentalqinkan orang yang akan meninggal dunia cukup sekali saja. Kalau dia nak meninggal, kita ajak sekali saja. Tidak perlu ulang-ulang berkali-kali, kecuali apabila telah ditalkinkan dia mengucapkan kalimah lain. Abah ikut adik la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Clear. Dosa lagi buah bantal. Dia sebut buah bantal dah. No buah almari tanah 3 relung. Dia sebut 3 relung 4 relung dah. Rumah sewa apa. Lagu tu ajak balik. Ayah ikut adik la ilaha illallah. Kalau dia ikut clear, cukup. Ustaz tak apa ustaz, dia ikut macam jawab tak betul. Dia bukan nikah kan. Nikah tak apalah, tok biar apa, tok kata apa, tok saksi ni sah tak sah. Maknanya nikah ni kalau dia nak nikah tu sah dah maknanya. Kita buat teruk, tak dengar ni, ulang ni. Tu regi nama dia kan. Tu bab nikah lain pula. Tapi nampak kata bab meninggal ni ajak sekali. Dia mengucap clear habis.
Kalau dia tak apa senyap, pakai ci yang tadi. Kalau dia kata pula, ni bawah tilam tak gini, no apa kebun, dia sebut macam-macam, kacau kan. Dia teringat harta dia lagi. Kalau lagu tu ajak balik mengucap tuan. Jadi Imam Qurtubi berkata, apabila seseorang yang akan meninggal dunia telah membaca la ilaha illallah satu kali, maka tak perlu ulang. Cukup tuan. Sebab apa? Kita nak pengakhiran dia yang tu kan. Tapi kalau kita ulang tuan, duk ulang dia bebal. Time bebal tu tuan, disebut benda lain. Jadi dia special tuan. Okey, husnul khatimah tuan. Kematian adalah rahasia Tuhan, dan sebagai manusia yang beriman, kita pun tidak akan pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Tetapi ternyata tak sedikit kematian menjemput di saat sedang melakukan ritual beribadah, seperti yang terjadi pada orang-orang berikut ini. Dan berikut on the spot alam merangkumnya dalam 7 video orang meninggal di saat ibadah versi on the spot. Meninggal tengah duk kuliah, macam-macam cara. Meninggal dia mengajar, hidup semayang. Video orang meninggal saat ibadah yang pertama dibuka dari video seorang pria yang meninggal dunia di dalam masjid. Pada saat itu suasana masjid sangat sepi. Hanya terlihat 1-2 orang saja yang tengah melakukan ibadah. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria berbadan agak gemuk tengah khusyuk melakukan sholat. Pada saat selesai mengucapkan salam, pria tersebut terlihat sedang memanjatkan doa. Namun di tengah-tengah sedang memanjatkan doa, pria tersebut tiba-tiba bersujud. Dan setelah itu ia tidak bergerak sama sekali. Orang rasa kata dia sujud ni duk mayang lagi. Dia kena sujud ni lama dah. Orang pasal apa sujud lama ni. Setengah jam apa, 10 minit, 20 minit. Bila pergi medikat tuan, berkata kata meninggal tuan. Contoh ini pengakhiran yang baik lah dari ibadah ni. Tujuan umat muslim di dunia. Tetapi ternyata di saat sedang melakukan ibadah di Masjidil Haram, salah seorang jamaah jatuh di lantai Masjidil Haram dengan posisi yang terlentang. Ni pun sama di Masjidil Haram meninggal. Ni pun sama juga. Beralih ke video orang meninggal saat ibadah berikutnya, yaitu seorang pria yang akan melaksanakan ibadah di masjid. Pada saat itu, seorang pria yang menjadi imam di Masjid Fatih Jafar Aksoy datang ke masjid untuk berdoa. Sebelum berdoa, ia sempat memberikan sebuah permen kepada 2 orang anak yang sedang beribadah di masjid tersebut. Namun di saat dirinya hendak duduk untuk berdoa, tiba-tiba saja Imam Aksoy. Contoh yang kita mati ni macam cara. Cuma pengakhiran yang baik tu yang kita nak kan. Mati macam mana? Meninggal terlena ke, insiden ke, lemah ke apa ke, tu cara mati. Kita ni bersedia tak bersedia, bertaubat tak sebagainya. Semua tu kena tengok balik tuan. Okey, Ibnu Al-Mubarak berkata, talkinkanlah orang yang akan meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Dan jika telah mengucapkannya, maka jangan diulangi lagi. Nampak? Ulama sebut, kalau kita ajak orang tu mengucap, dia ikut, tak perlu ulang lagi dah. Tazkirah fil awali mauta. Tazkirah untuk awal untuk maut ni tuan. Okey, mengapa tidak disyariatkan ulang-ulang? Nak ulang-ulang, pasal apa nak kena ulang-ulang ni? Sebab apa ulama kata jangan kita ulang-ulang. Imam Qurtubi berkata, telah mengatakan Abu Muhammad Abdul Al-Haq, hal tersebut adalah dikarenakan jika orang yang akan meninggal dunia ditalkinkan secara berulang-ulang, ditakutkan ia merasa terusik, terganggu, bosan, jemu, sehingga syaitan akan membuatkan berat nak sebut. Nak sebut apa? Tadi sebut dah. Itu contoh. So kita ni bukan nak bagi sebut sentiasa tu, nak bagi dia akhir kalimah tu la ilaha illallah, habis. Agak lama sikit, perangat balik. Itu iya. Tapi ni tak clear ni, duk habaq dia tak clear pula lah. Dia nak sebut pun tuan, kan? Dia boleh, kerana dia pun dah koma lama tuan, kan? Dia pun bunyi, kita ajak dengan dia, bibir mulut dia pun mungkin ada gerak, tak gerak bibir mulut pun, ayat mata dia mengalir ke apa, dia dengar tuan. Itu pun nampak tuan. Itu pun salah satu dah. Contoh ini macam cara lah kita ajak untuk orang ni mengucap tuan. Jadi jangan kita paksa dia, jangan kita pressure dia. Takut-takut nanti dia bebal, dia tak mengucap untuk akhir kalimah tu tuan. Al-Hasan bin Isa mengatakan, Ibnu Al-Mubarak telah berkata kepadaku, talkinlah dengan kalimat syahadah, dan janganlah kamu mengulangnya kecuali jika ia mengucapkan kalimah yang lain. Ada sebut benda lain, kita ajak balik.
Tujuan talqin adalah untuk nak bagi apa? Dia meninggal kan, hati dia tu ingat Allah kan. Kerana pusaran hati ni, semua ni main pada hati. Amalan hati akan dilihat, dan amalan hati yang merupakan sebab keselamatan. Adapun lisan dia bunyi tak bunyi, clear tak clear, itu cerita lain. Dan dia pun nazak kan. Tak cakap jelas macam mana kan. Dia boleh dengar bunyi sikit ke, gerak mulut ke apa ke, itu pun tak apa dah. Jadi telinga ni kita ajak, hati dia akan ikut tuan. Okey, contoh tuan, doa mati husnul khatimah. Husnul ni pengakhiran yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Apa maksudnya? Ya Allah Tuhanku, bagilah kita pengakhiran ni. Khatim ni penutup kita. Husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Dan bukan pengakhiran kita su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Ni doa-doa ni tuan kita baca dah. Dia buat nasyid untuk mudah kita ingat tuan. Okey. Okey tu tuan cerita dia, bila orang nak meninggal, apa kerja buat kita? Kita ajak talqin. Ustaz yang tu talqin lah ni lepas mati simpan kubur semua tu, bawa talqin betul tak? Tu bahasa kita nama talqin, bukan tuan. Sebenarnya talqin ni sebelum mati kita ajak orang tu. Yang mana kita buat selepas dah simpan jenazah, liang lahat habis semua, itu namanya tazkirah ataupun tausiah. Kita memperingatkan orang yang ada ni, kawan kita, ayah kita, adik-adik kita, saudara kita ni, jiran kita ni dah pi dah. Kita ni akan ikut dia. Apa persiapan kita? Dia dah diuji untuk tinggal kita dulu. Kita pun akan pi sama dengan dia juga nanti. Sebab tu jadi tazkirah nama dia ataupun tausiah. Kalau tempat tu sampai 5 orang meninggal hari tu, perlu tak tiap kali meninggal kena baca tausiah tazkirah? Tak perlu. Mungkin 3 orang 5 orang mati hari tu, yang awal, yang tengah, yang hujung contohnya. Lagi 2 lagi tak perlu kita baca. Contoh, sebab Nabi pun dia tak melazimi tausiah dia ataupun tazkirah lepas kematian. Ada keperluan dia baca, tak perlu tak baca tuan. Tu cerita dia. Tapi kita pula bila datang nanti kami pada ni kan, bila datang Israfil Pohmo ni, jawablah apa sebagainya. Jadi benda tu main mana? Tak ada contoh pun. Cuma yang tu kan, dalil-dalil yang mana kan, kita tengok balik macam mana Nabi buat, macam mana apa tu Nabi tunjuk, sahabat-sahabat buat dan sebagainya. Dan bukan kita nak kata tak boleh semua ni. Tak, yang betul ya, yang mana yang Nabi tak buat kita tinggalkan. Buat yang macam mana Nabi ajak kita. Kita nak meninggal pula tak ajak pula nak mengucap talqin ni. Tapi lepas meninggal baru kita duduk talqin orang pula. Tak betul. Dia dah pergi dah. Kita yang hidup ni akan ikut dia. Kita kena persiapkan diri kita tuan. Okey, itu yang pertama. Yang hari sekali tuan-tuan, ni macam mana ni? Bagaimana setelah orang tua meninggal? Orang tua kita meninggal, apa tuan-tuan? Sebagian di antara kita dulu belum sempat berbakti. Gimana cara berbakti? Yang pertama, jadilah anak soleh. Kalau kau jadi anak soleh, kau datang kajian, kau beribadah, kau bersedekah, orang tua tidak dapat insyaallah pahalanya. Karena engkau adalah hasil orang tua. Tuan, kita ni kalau kita ada anak kita, ibadah mereka tu hasil kita. Dia ibadah, dia buat amal soleh apa, kita bertumpang sama. Sebab apa? Dia hasil kita tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari ditanya, dalam hati mengatakan, Rasulullah, ibuku meninggal belum sempat berwasiat. Apakah aku bersedekah buat ibuku? Sampai. Nampak tuan, kalau kita sedekah untuk ibu kita, ya sampai. Sebab tu amal soleh kita ni
ilmu yang manfaat, sedekah jariah, dan doa anak soleh tuan. Anak soleh tuan yang mana dia ni bantu kita balik. Istighfar kita pada mak kita yang mati pun sampai. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan tuan, mak kita nanti akhir nanti, ya Allah, mana pahala banyak ni. Bahkan aku tahu aku mati dulu ni pun pahala tak banyak mana, dosa yang banyak. Lupakan kau akhirat dulu ni, apa kat dunia dulu ni kau ada anak yang mana mendoakan kau, sedekahkan kau, istighfar kau, yang mana istighfar tu hapus dosa kau, hilang. Dah dosa tak ada, dapat pahala pula tukar kan. Benar-benar besarnya kita ni. Macam mana? Oh, dia guna istighfar untuk mak aku ni, dia tak boleh khusyuk aku tu. Kita ni astagfirullah lepas semayang. Untuk kita ni mak kita bertumpang sama sebab hasil kita. Kita ni hasil mak kita tuan. Didik kita pergi sekolah, pergi mengaji apa semua. Kita baik, dia bertumpang saham akhirat. Kalau kita pun tak ketahuan Allah, jauh lagi tuan nak bantu dia. Kita kena tengok balik. Kita ni kena clear tuan. Kemudian istighfar buat kedua. Rasulullah SAW menceritakan tentang orang tua ni yang masuk surga di derajat yang tinggi. Lalu dia mengatakan, gimana aku bisa sampai ke tingkatan yang tinggi padahal amalku tak sampai seperti ini. Nampak tuan, dia heran. Mana pahala ni darjat tinggi pula, bukan sekadar pahala, darjat tuan, tingkatan itu pun berbeza tuan. Dikatakan kepada dia, karena istighfar anakmu. Nampak, istighfar anakmu untukmu. Bayangkan. Jadi tuan, kita tuan tak ada duit nak bagi kat mak kita sebagainya tuan. Kadang-kadang kita pun bagi lepas lah kita ni. Cuma dah meninggal saja mak ayah kita ni, nak pergi haji ni, kita pun nak pergi haji lagi. Umrah nak makan pun kerja pun tak ada. Tak ada masalah. Islam ni ada duit, buat cara ada duit. Tak ada duit, nampak, istighfar pun tuan, itu bantu mak ayah kita. Bahkan diangkat darjat, dibuang dosa, diberi pahala tuan. Yang selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Yang ketiga ni tuan-tuan, kalau mak ayah kita meninggal, kita ada kawan ayah kita. Kita ingatlah, kecil-kecil dulu ni duk ikut ayah kita pergi rumah ni, minum kopi sebagainya, hari raya duk pipi. Meninggal saja mak ayah kita kena pergi saling hubungan tu. Walaupun mak ayah kita mati, Assalamualaikum Pak Mat, apa khabar? Ni siapa dia ni? Oh, ni Loh ni, anak Pak Oh, Pak Loh besar lah. Contoh, sembang, buah-buah ke apa-apa. Erat hubungan tuan. Dan kan kalau ikut, mak kita mati dah, ayah kita mati, mereka ni kan kenal kita pun, kenal ayah kita je, tak, kita hubungkan silaturahim. Itu pun penyebab tuan, ni dalil dia. Ibu kita punya saudari-saudari, kita datangin. Rasul SAW mengatakan, termasuk kebaktian yang paling baik ketika seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua. Hadis Muslim. Kalau mak ayah kita ni dia buat baik dengan jiran belakang, dengan keluarga kita, keluarga sebagainya kan, ada beradik belah mana kita pun kenal sangat pun, tapi tahu ni kawan ayah baik kita ni mak kita kawan baik ni, pergi ziarah tuan. Sebab itu Nabi suruh tuan. Ya Allah alam tuan, itu tentang kita ni apa kita boleh buat. Kita sedekah, istighfar pada mak ayah kita, amal soleh kita tuan. Jadi tuan, itu antara penyebab-penyebab boleh membantu mereka. Dari situ tuan, tadi ni bila nampak orang nak meninggal, kita cepat-cepat bantu, ajak tuan, talkinkan la ilaha illallah. Itu cara dia. Perlu tak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tak perlu, Nabi ajak pun la ilaha illallah, takat tu je. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhal jannah. Nabi tak kata siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak sebut. Dia la ilaha illallah dakhal jannah. Tu pun cukup besar tuan. Allahu a'lam. Kita ada nak tanya apa untuk tajuk hari ni? InsyaAllah minggu depan kita akan sambung tajuk baru berkaitan dengan ni tuan, larangan membina binaan atas kubur. Atas kubur kita bina. Buh apa? Buh apa? Maba, buh jubin, buh apa? Apa atap sikit. Macam-macam kan? Macam mana tuan? Cerita ada. Saya takkan tak boleh ustaz, rumah saya tambah belakang bilik ayah, ni sayang ayah saya ni, takkan tak boleh nak buh kan, buh bagi teduh sikit. Kita bincang nanti apa cerita tentang binaan-binaan yang boleh buat tu dekat mana, yang tak boleh tu apa dalil dia dan sebagainya. Wallahu a'lam. Dah tanya tuan? Tengok insya-Allah. Kita penghentikan ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.